Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati saudara pengurusi majelis, yang berusaha dikasihi Tuan Haji Muhammad Nasir bin Idris, CEO Institut Teknologi ANS, merangkap Ketua Pusat Wilayah Unitar Al-Ustaz, yang dihormati Encik Hanif bin Muhammadan, Koordinator Dewan Pelajar, seterusnya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam program Bicara Ad-Din kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang indah dan ceria ini, di awal-awal tahun baru hijrah 1435, hari ini hari yang ke-9 daripada Muharram 1435, kita sama-sama mengangkat rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan umur kita dan kemudian mengizinkan pertemuan di antara kita di dalam satu kebun daripada kebun syurga dunia ini. Saya yakin dan percaya bahawa di antara kita ada yang rasa macam terpaksa begitu, ya. Saya pernah seusia dengan kamu, saya pernah melalui remaja macam kamu. Bila kita nak kena dengar ceramah dalam keadaan terpaksa ni, agak tension lah. Ini muka tu tak apa nak manis macam tu, kan? Tapi percayalah, Tuan Haji Muhammad Nasir buat ni untuk kamu pada masa depan. Kamu sebenarnya sudah duduk dalam kebun syurga. Kamu duduk di tengah-tengah kebun syurga. Kamu di universiti ini, kamu berada di dalam majlis ilmu daripada mula lagi. Tapi bila buat bicara ad-din itu satu majlis yang so special untuk kamu. Dia untuk membangkitkan sebenarnya sesuatu yang mesti dikejutkan. Kita mesti congkel semula rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bukan perkara pilihan, tetapi ianya satu kemestian dalam hidup. Kalau kita orang beriman, kalau kita orang yang mengaku Islam dengan Islam yang sebenar, kita kena congkel rasa cinta itu. Percayalah bahawa sebenarnya akhirnya kita mesti balik kepada Allah. Orang yang mau balik pada Allah, orang tu akan bahagia. Orang yang balik pada Allah mengaku dia silap, dia kemudiannya minta ampun, dia kemudiannya rojok semula, dia akan pasti mendapat akan keampunan daripada Allah. Allah tidak pernah jemu dengan kita hambanya, sehinggalah hamba itu jemu dengan Allah. Terima kasih kepada Unitar yang sudah lama saya tidak sampai di sini. Kita sebenarnya beberapa kali program di luar. Ketika Tuan Haji Nasir ajak saya bersama dengan anak-anak buahnya, saudara-saudari ke Kampung Pinang, program MU
Nunjau dekat sempadan Durian Burung. Kita pernah berada di sana. Dan Tuan Haji Mat Nasir bukan orang lain dengan saya. Beliau adalah senior saya sedikit saja di Maktab Mahmud Al-Ustaz. Dan cuma beliau berada di makamnya yang tersendiri. Bagi saya, membina manusia, menyediakan manusia untuk menjadi manusia adalah satu anugerah kepada siapa yang Allah pilih. Kalau saya di luar, saya banyak di masjid, saya banyak di surau, tetapi Tuan Haji Mat Nasir berada di tengah saudara-saudari. Kami yang orang tua ni jadi macam ayah sebenarnya. Nak lihat masa depan kamu hanya yang cemerlang, hanya yang akan kami teringat dengan adalah kejayaan. Kamu pernah lahir dan disentuh hati nurani kamu di sini, dibentuk peribadi kamu, dibekalkan kekuatan untuk kamu untuk bangkit dengan jati diri sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi yang ada wibawanya untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, percayalah, walau dunia ini berubah, walau dunia ini maju, manusia tetap tak boleh lari daripada agama. Kemajuan, kemodenan, kepesatan apa yang manusia terima daripada teknologi, perubahan yang telah dilalui oleh manusia tidak pernah menyebabkan manusia itu boleh lari daripada agama. Kerana agama itu fitrah, ia adalah sunnatullah. Manusia sebenarnya dibekalkan dengan fitrah beragama. Kamu pernah dengar dengan orang-orang yang disebut sebagai etis? Mereka itu berlanggar dengan fitrah. Campak seorang etis di tengah lautan, ketika ombak bergelora, ketika dilambung oleh ombak yang ganas itu, pasti seorang etis mencari tempat berpaut. Kenapa hari ini manusia jauh dari agama? Karena manusia tidak merasa sempit dalam hidupnya. Manusia akan cari Tuhan apabila dia tersepit. Ketika dia susah, ketika itu dia akan mencari siapa yang akan menolongnya. Nampak? Duduk tengah laut, waktu tu tepian tak nampak, waktu tu daratan tak kelihatan, waktu tu tengok-tengok ombak dengan ganasnya melambung tiap yang ada di depan. Dia tengok-tengok ombak yang ganas itu dekat dengan dia. Waktu tu dia nak cari siapa? Waktu tu tentu dia cari siapa dia, God dia. Waktu tu kalau dia disebut Allah, dia akan sebut Allah. Dia akan sebut, wahai Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Fitrahnya akan bangkit. Kita, Allah Ta'ala pilih kita. Pilih kita. Semalam saya bercakap di tengah-tengah pusat perniagaan di Giant. Ada orang lega di Giant. Kebanyakan yang saya jumpa semalam adalah saudara baru. Mereka itu dipilih oleh Allah untuk dianugerahkan Islam sebagai agama. Kita, saya yakin dan saya depan saya ni kebanyakan macam saya. Betul atau tidak? Kita Islam sebab apa? Sebab mak kita Islam. Sebab apa? Sebab ayah kita Islam. Kita jadi Islam. Berapa ramai dengan sebab kita jadi Islam ini, sebab keturunan, kita sudah tidak bangga dengan Islam. Kita rasa Islam conquer kita. Kita jadi tidak bebas. Kita tak boleh buat apa kita punya suka. Ada mak duk jeling kita, atau bapak nak cakap kita, ada jiran tetangga nanti pandang serong pada kita, kita jadi susah. Akhirnya bila dia keluar daripada kawasan rumah dia, bila dia keluar daripada kawasan orang-orang Islam yang akan pandang dan betulkan dia, dia rasa selesa. Makin jauh makin selesa, makin jauh makin seronok, makin jauh daripada Islam makin suka. Dia kemudiannya bersultan di mata, beraja di hati. Dia selesa, sedangkan dia sedang menempuh celaka. Ramai orang Islam tak bangga dengan Islam. Jadi saya harap pertemuan kita pada pagi ini dapat membangkitkan semula rasa bersyukurnya kita dengan nikmat Islam. Radina billahi rabba. Kami redha ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kita ada Tuhan kan? Tuhan kita siapa? Allah.
Radina billahi rabba wa bil islami dina. Islam itu agama kita. Kalau kita jadi orang Islam, kita tidak bangga sebagai satu orang Islam, siapa lagi nak bangga? Kita satu orang Islam, kita tak bangga dengan cara hidup Islam, siapa nak bangga? Siapa nak bangga? Saudara-saudari mai ke institut yang pengajian tinggi internasional ini, mak ayah kita keluarkan belanja, kita mai, kita dapat bantuan, kita buat pinjaman, kita belajar di sini. Kalau sekadar nak belajar untuk hebat atas dunia, di mana tempat banyak lagi sedia, tapi nak sedia macam ni dengan apa yang diberi, ini adalah nilai tambah yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Saudara-saudari sekalian, membangkitkan manusia berjiwa hamba. Kita bebas merdeka, kita boleh jadi ketua, tapi kita berjiwa hamba. Kita boleh jadi kaya, tetapi harta ada di tangan, bukan harta ada di hati. Saudara dan saudari sekalian, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita redha Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan, kita redha Islam sebagai agama, kita redha Nabi Muhammad adalah Rasul, adalah Nabi. Allah ada di mana? Allah di mana dalam hidup kita? Allah di mana dalam hati kita? Allah di mana? Islam di mana dalam hidup kita? Nabi di mana dalam hidup kita? Bahawa ramai anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah jauh daripada agama. Islam ada dalam kenalan dia. Dia pakai sebab orang lain pakai. Dia tak semayang dah. Dia tinggal dah perintah Allah. Dia buat banyak benda mungkar. Dia jadi orang cerdik, tapi makin cerdik makin buai, makin bijak makin ganai. Apalah akan berlaku pada Islam masa depan, pada generasi akan datang, kalaulah generasi-generasi yang hanya tinggal Islam pada nama semakin bertambah di dalam sistem. Saudara dan saudari sekalian, kaifa antum, kata Nabi, macam mana keadaan kamu besok? Antum itu siapa? Orang Islam. Iza tawat nisa'ukum, apabila wanita-wanita kamu melampau, wa fasaqa syababukum, anak-anak muda kamu rosak, wa taraktum jihadakum, kamu tinggal urusan jihad kamu. Yang kita nampak apa? Seronok. Yang kita nampak apa? Dunia. Yang kita nampak ya. Itu kita mau. Kalau kata panggil Datuk Siti Nurhaliza Maitang ni, bukan kata 2 pintu, nanti tumbuh 3-4 pintu. Orang pakat pergi nak masuk tahu lah, dia kata pintu tak ada, lepas nak masuk juga. Tahu tak? Pintu ada 2, kunci 1, buka 1. Orang nak lock, nak masuk boleh, nak keluar tak boleh. Pasal apa? Saya Yusuf nak main ceramah. Tapi kalau panggil artis main, pintu ada 2, buka 2 pintu, dia duduk tunggu, tak ada pintu. Ni nak pergi mana? Nak masuk. Pasal apa? Tak boleh, orang duduk masuk, nak ketat. Bukan budak unitar lah, habis dengan budak Alok Star, semua pelapak main masuk. Nak abang apa? Nak abang, itu sikap manusia. Allah kata dalam Quran, manusia ini innahu kana zaluman jahula. Manusia perangai dia zalim. Dia letak satu tak kena pada tempat. Dia jahil. Karena itu akhirnya kita memilih kaca, kita menolak permata. Saudara-saudari belajar untuk mendapat ilmu, mendapat kemahiran. Kita keluar sebagai seorang graduan, kita keluar sebagai seorang yang ada masa depan, insya-Allah. Tapi masa depan kita bukan sekadar dunia. Kita mempunyai masa depan yang jauh. Kemana kita nak sudah hidup ini? Adakah kita keluar-keluar esok, takkan kita kemudiannya nak membina sebagai seorang yang boleh terlibat dalam kerjaya yang baik, dapat pendapatan yang baik, bina rumah tangga, kemudiannya kita pun seronok dan bahagia dengan anak isteri kita dalam konteks dunia semata? No. Berapa ramai hari ini yang perempuannya, yang lelakinya, yang betul-betul macam Nabi kata. Macam mana kalau perempuan kamu melampau? Ada satu bapa di Dubai saya, di satu masjid, nangis dia. Pasal apa? Nak nangis sebab anak dia yang bercinta 5 tahun, duduk mengaji, dia bercinta.
Kan zaman kamu zaman cinta. Betul tak? Allah waktu cinta ni, Tuhan lah, ya Allah cinta abang. Kan? Orang duk abang lama tak? Bercinta yang sebenar selepas daripada akad nikah. Itu baru percintaan yang sebenar. Understand that? Kan internasional kan? Ini dah waktu cinta ni, abang pegang tangan ni tak mau nak lepas, tengok ketui batu sikit. Tahu ketui batu? Pun Datuk, tu bang ketui batu bang. Yang jantan tu, yang laki tu tendang ketui batu, tam, dia terkadang ketui batu, silakan kau ketui batu, kau sakiti Ida kekasih hatiku. Dia pun tanya Ida sakit, mai abang picit. Dia picit daripada bawah sampai atas, dia picit semua sekali. Kamu faham tak? Kenapa kita orang perempuan yang sepatutnya malu? Orang perempuan ni, iman dia, itulah malu dia. Malu dia tu mempertahankan diri dia daripada disentuh oleh orang lain yang bukan suami dia. Ni dah, tengok. Jalan, naik motor. Kalau suami isteri bukan naik motor macam tu. Kadang-kadang yang sepatutnya dia pegang kuat-kuat, dia tak pegang pula. Dah kahwin tak nak peluk dah bila dah kahwin. Ini masa tak kahwin lagi, ya Allah, hak laki-laki tu sampai dalam raga mutu. Sampai dalam raga mutu Allah tu. Lagi 5 orang boleh kat belakang tau. Semut pun tak boleh lintas. Kalau lintas mati ikut tengah jalan tu. Ada buat punya nak abang kata sayang. Berapa orang lepas kahwin dia peluk sungguh-sungguh. Berapa orang lepas kahwin berjalan dengan isteri dia, pegang tangan. Isteri boyot dah berjalan. Abang abang. Suami dia pan-pan kan, perempuan kan bila dah ngandung kan dia kembang-kembangkan. Jangan ngandung kan. Lepas tu suami tu tinggal bini kat belakang. Bini pun tengok ketui batu yang dulu tu, yang nostalgia dulu tu. Isteri dia pun tendang ketui batu tu. Aduh bang, ketui batu bang. Dia ingatkan suami dia nak maki ketui batu macam masa cinta dulu. Suami dia pusing-pusing tengok, biji matang lempak kat mana? Ha? Kata dia begitu. So please, pertahan jati diri kamu, understand that. Jangan jadi wanita yang melampau. Ini bapa ni cakap bercinta sampai 5 tahun. Bercinta sampai 5 tahun. Bukan satu tempoh yang sebentar. Bukan tempoh yang pendek, singkat. Lama tu kan 5 tahun. Belajar satu sekolah. Nampak? Cinta pandang pertama. Kahwin. Yang si suami duduk satu negeri. Perempuan bekerja juga, duduk satu negeri lain. Kan? Tapi oleh kerana perempuan ni baru kahwin, dia duduk dengan kawan-kawan dia yang bujang. Ni yang duduk rumah sewa. Beware, be careful. Dia duduk rumah sewa dengan kawan-kawan yang bujang. Kamu kena ada semayang jemaah dalam tu. Malam-malam Jumaat baca Yasin. Understand that? Ni apa duk buka lagu dekat-dekat. Itu semua duk mengundang siapa main. Tu hantu mak lima duk terbang main. Apa ramai. Jadi bila dia duduk dengan kawan-kawannya, kawan-kawan dia di bujang. Mereka ni semua bekerja. Anak-anak gadis usia sekitar 23, 25. Mereka ni baru keluar kerja. Tak kahwin lagi. Laki-laki di lock, duk main hantar, duk main ambil, duk main hantar, duk main ambil. Malam-malam duk pulang pergi minum. Hak yang anak dara ni yang dah kahwin ni, dia dah status dia isteri orang. So suami dia jauh di selatan, jiwa kacau. Nampak? Jiwa kacau. Bila jiwa kacau, kawan-kawan dia ada kawan, dia sunyi tinggal sendirian. Akhirnya ada laki-laki yang kenal dengan dia. Jadi bila ada laki-laki lain kenal dengan dia, laki-laki tu main ambil dia. Keluar pergi minum apa semua lebih kurang. Ada satu kawan tu kesian agaknya, hantar SMS bagi tahu suami dia. Suami pun confirm kata bini dia buat, bawa balik mai, jumpa tu polisi kita.
lagi. Kan? Mak bapak pun tahu, dah mengaku, nak buat lagi, dia kata tak mau buat dah. Tobat? Tobat. Okey, buat perjanjian. Jangan buat lagi dah lepas ni. Ni semua haram sebab kita menduakan suami. Mana boleh? Akhirnya, balik. Suami pun duk susah hati. Pasal apa? Pasal bini dia tu dah ada hubungan dengan orang lain. Dia pun susah. One day, dia pergi. Suami tadi pergi, ambil lah si isteri dia, pergilah di homestay ke apa kan, hotel bajet ke, untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Kan? Apa tak faham ni kan Tuan Haji nasihat, nah? Sampai situ, masuk pergi dalam rumah homestay tu, bini tak mau buka tudung pula dah. Tak mau buka tudung bang. Tudung tak mau buka. Jam, ambarang ni jam. Siapa tak mau buka tudung? Suami dengan isteri ni mana ada aurat. Betul tak? Tudung tak mau buka, ini sudah something wrong somewhere. Nampak? Akhirnya suami dia paksa dia buka tudung. Buka, tengok, rubber stamp penuh. Kan? Cok tangnya dah. Habis, teriak, laki dia teriak. Telefon saya. Dia kata kat dia, okey, dia kata saya ni, Tuan Syekh, saya ambil dia punya cycle period semua, saya tanda, saya bimbang sangat. Tapi ni saya jumpa lagu ni. Okey, saya kata lah macam ni. Anak ada lagi? Mengandung dah lagi? Tak lagi. Okey, lah pergi dekat mahkamah syariah. Tak payah balik sini lah. Pergilah. Makruh lah kamu simpan dia ni. Kerana kalau kita dah buat perjanjian, ajak ikut kita pun tak boleh. Lah, tak usah, bebaskan dia. Lagi senang, pergi cari orang yang mau setia dengan kita. So, kamu akan menjadi seorang isteri. Is that right? Esok tu maksudnya nanti one day kamu akan jadi satu orang isteri. Kamu kena jadi seorang isteri yang setia. Mana boleh seorang perempuan ada dua lelaki dalam satu masa? No. Orang lelaki dia boleh menikah 4. Betul, itu hukum. Tanyalah saya menikah berapa? Saya menikah seorang. Betul, saya menikah seorang. Anak saya baru 8, nikah seorang. Tu seorang, kalau 40 anak saya. Betul, dari segi hukumnya memang begitu. Tapi bukan semudah itu kita nak kahwin lebih daripada satu. Kerana semua itu datang dengan tanggungjawab. Kenapa ini kamu berani? Kamu tidak melihat ada satu tanggungjawab. Ni kamu main daripada rumah, dari kampung kamu. Di rumah kita ada siapa? Ada mak. Di rumah kita ada siapa? Ada ayah. Depan saya yakin dan percaya, bukan semua anak orang senang, bukan semua anak orang kaya. Ada mak bapak kita yang susah, tetapi dalam kesusahan itu dia bangga melahirkan kita. Dia bangga berkorban untuk kita. Dia hantar kita main mengaji walaupun dia terpaksa berhutang, dan kita mengaji dalam hutang. Tapi berapa ramai yang datang dengan rasa tanggungjawab. Dia nampak muka mak dia pagi-pagi, dia nampak muka ayah dia pagi-pagi. Dia akan dalam keadaan itu atas nama tanggungjawab, kesedaran dia, keikhlasan dia, jernih hati dia, dalam keadaan dia menginsafi siapa diri dia. Dia beri yang terbaik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Baru dia belanja setiap sen dengan penuh hemah. Baru dia belanja setiap sen dengan penuh rasa tanggungjawab. Aku keluar duit ni, duit siapa? Dia tahu. Saudara dan saudari sekalian, saya nak tanya sikit. Tuan Haji Nasihat, daripada PTPTN juga. Yes, inilah masalah budak-budak kita. PTPTN ini menjadikan kita orang kaya tiba-tiba. Please, sedar diri kamu. Kamu akan lahir sebagai penghutang. Kamu faham dah? Kamu akan keluar daripada universiti ini sebagai seorang yang berhutang. Kamu ada tanggungjawab membayar hutang. Memang kamu senang. Sebab apa? Kamu berhutang. Kamu boleh belajar, kamu boleh pakai telefon, iPhone, iPad, ada Samsung, Galaxy 2, ada 2 biji telefon pun ada. Kamu boleh tukar tudung kepala kamu tiap-tiap hari, kamu boleh ada baju baru tiap-tiap minggu, sepasang, boleh ada. Sebab kamu ada duit. Duit itu duit siapa? Bukan duit pak kamu.
tapi sebenarnya duit yang kamu hutang dan kamu bertanggung jawab bayarnya. Betul atau tidak? Dan sebagainya. So please, berlaku jujur dengan diri kita. Tubuh perempuan. Nabi kata, kaifa antum idza fasaqa syababukum. Macam mana keadaan kamu bila laki-laki anak muda kamu rosak? Hak perempuan jadi melampau, hak laki-laki pula jadi rosak. Allahu Akbar. Lah kita ada cabaran mendatang ni. Kita panggil apa? iPad, iPhone apa semua ni kita panggil apa nama gadget apa semua ni kita panggil dunia baru punya. Ni main dunia baru. Dan dia cabaran kita. Kita nanti boleh akses apa-apa yang kita suka. Nampak tak? Kita boleh baca Quran dalam tu, kita boleh dengar Quran dalam tu, kita boleh baca explore hadis-hadis dalam tu, kita boleh baca banyak benda baik dalam tu, tapi kita boleh tengok banyak benda jahanam dalam tu. Nampak tak? So kalau iman kita lemah, kalau self defense kita tak ada, memang kita hancur. Saudara-saudara Islam, so please, saya tahu kamu boleh explore. Kamu tahu dah bahawa Facebook, apa nama Twitter, apa nama WhatsApp, sampai berasap, ni semua di antara benda yang menyebabkan penyelewengan bola. Benda tu boleh jadi benda baik, benda tu boleh jadi benda tak baik. Nampak tak? Okey, Facebook. Kajian menunjukkan pengguna Facebook di antara negara yang tinggi adalah Malaysia. Jumlah rakyat kita bukan ramai, tapi ramai ada akaun Facebook. Kadang-kadang seorang ada berapa Facebook? 3 Facebook. Tengok, tadi 3 akaun. Nampak? Nama macam-macam. Berapa ramai budak laki-laki, nama dia perempuan. Nampak? Dia laki-laki, tapi dalam akaun Facebook dia perempuan. Puteri Kacau. Nama Puteri Kacau. Padahal bukan Puteri Kacau, Putera Katak. Nampak? La ilaha illallah. Tidak ada kejujuran. Facebook digunakan untuk buat banyak benda salah. Orang tanya saya, kenapa kali pertama jumpa boleh terus melakukan perbuatan zina? Kenapa? Pasal apa? Bila jumpa kali pertama boleh terus buat? Macam mana semudah itu? Mana tak mudah? Sebab orang yang berjumpa itu sebenarnya mereka sudah lama berjumpa. Mereka sudah lama dekat. Mereka sudah lama rapat. Sebab mereka berhubung melalui maya. Nampak tak? Kamu duk tegur dah hai, setiap hari duk hantar mesej apa semua, kan duk hantar gambar, oh ni lagu ni, kau ni lagu ni, walaupun gambar tu tak cakap apa semua, last sekali dia pun buka menentang Skype ke apakah, duk tengok muka, duk sembang, duk tengok muka, kan duk tengok di dalam skrin tu dia hantu mak lima duk terbang dia. Nampak? Dia keluar ke skrin tu main duk akak kepala kita. Kan? Jadi kita ini sudah terasuk. Kita sudah terasuk. Kamu tahu tak bahawa sebenarnya di antara kumpulan yang paling ramai melakukan perzinaan sebelum berkahwin adalah wanita di peringkat sekolah, gadis di peringkat sekolah. Maknanya rapuhnya daya tahan gadis. Tapi jangan lupa, yang merosakkan anak gadis ini siapa? Adalah lelaki. Dan yang paling malang, ramai gadis-gadis sekolah ini dirosakkan oleh orang yang jauh lebih dewasa. Budak umur 15 tahun berkawan dengan budak umur 25 tahun. Contohnya. Saudara dan saudari sekalian. Jadi so please, kamu di pengajian tinggi, kamu di universiti, kamu kena jauh. Pandang tu mesti jauh. Allah Ta'ala yang kita redha dia sebagai Tuhan. Saya sebut tadi kan, radina billah ya Rabbah. Allah bagi dekat kita Islam, wabil islami dina, Islam sebagai agama. Allah bagi dekat kita siapa dia? Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Contoh teladan kita Nabi. Nabi apa kat kita? Kita orang perempuan, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Orang laki-laki, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kamu laki-laki dan perempuan
muda. Nabi kata, innallaha la yu'jibu minasyabi alladhi laysa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah sangat kagum. Allah kagum dengan anak muda macam kamu yang tidak menyeleweng. Maknanya skema tu bagus lah. Skema tu skema. Seorang pensyarah, dia nak cek ketat, dia ada skema dia. Yunita buat skema tertentu, skema tu dia kena ikut skema 1, 2, 3 PRY dan dia punya endorse di ujung dia telah mengikut skema. Tapi orang kita, budak-budak muda ni, hang skema ni kira tak betul ya. Dia mau jangan skema. Betul tak? Nampak kita sudah ditanam dengan benda yang tak betul. Kita mesti jujur, pandangan kita jujur, cakap kita jujur, perbuatan kita jujur. Dalam Islam dipanggil amin, amanah, jujur dan amanah. Nabi waktu kecil, anak remaja, anak muda, orang mula kenal Nabi sebagai Al-Amin. Sampailah Nabi diserahkan semua barang-barang berharga untuk disimpan. Al-Amin kerana dia sangat amanah. Tetapi nilai amanah sudah hilang kepada kita. Anak muda hari ini ramai sudah tidak amanah. Bahkan sebahagian besar orang dewasa hari ini juga sudah tidak amanah dengan Allah. Kajian menunjukkan bahawa ramai penjawat awam dan orang yang bekerja swasta tak cukup sembahyang 5 waktu. Tak cukup sembahyang 5 waktu. Tanya sembahyang tak? Sembahyang. Cukup tak? Itu masalah. Saudara-saudara sekalian, saya nak minta lah, dalam tempoh yang tinggal dekat saya, masa yang ada, please pastikan kita ikut rule ini. Jangan sekali-kali tinggal sembahyang. Lagu mana pun jangan tinggal sembahyang. Tadi duduk sembang dengan Tuan Haji Nasihat, dia beritahu mak, di hospital berapa ramai tak sembahyang. Tambahlah kalau dia tu aksiden, duk balut kaki dia tak sembahyang. Nak sembahyang pun nak biar sembahyang lagu nak. Padahal balut kaki bukan artinya tak kena sembahyang. Wajib sembahyang. Kita ni lagi mana kita masih waras, lagi mana kita masih sedap, kita sudah berakal, masih berakal, dan memang kita sudah balik, ketika itu kita wajib sembahyang. Cuba kamu pergi buat bersalin. Tahu buat bersalin? Kamu akan bersalin satu hari nanti. Cuba kamu pergi ziarah buat bersalin. Buat bersalin bukan hanya untuk orang bersalin. Ada buat tunggu masa bersalin. Buat tunggu masa bersalin maksud dia apa? Maksud dia orang perempuan yang mengandung, yang menghadapi masalah yang boleh menyebabkan komplikasi kepada kandungan, seperti mana dia kena penyakit kencing manis ataupun darah tinggi yang tinggi. Maka dia kena duduk situ. Mereka ni nanti pergi duduk, misi nanti belah buah ayam kalau kena buah ayam. Ramainya tak gaduh buah ayam. Mereka buat pemakanan yang sihat apa lebih kurang. Mereka ni nanti duduk buka cerita, jadi alim surat tingkap betul-betul lah, tentang apa semua, duduk sembang sama-sama mereka. Cuba kamu pergi tengok berapa persen yang sembahyang. Tak sembahyang. Kamu pergi di hospital, sepatutnya orang sakit dia lagi nak sembahyang. Sebab dia sakit ni maknanya bila-bila, anytime boleh mati. Tapi bukan takat orang sakit tak sembahyang. Hak duk tunggu tepi katil mak dia sakit, tak sembahyang juga. Hak duk tunggu anak duk sakit, tak sembahyang juga. Apa ni? Patut dia pergi sembahyang, dia angkat tangan, ya Allah, Engkau sihatkanlah anakku ni, ya Allah. Itu patut. Tapi kita sampai satu zaman, orang sakit tak sembahyang, orang jaga orang sakit tak sembahyang. Maknanya kita sudah berada di satu tahap yang berbahaya dari segi penghayatan sembahyang. Sembahyang ni apa? Sembahyang tu tiang bagi agama. Understand that? Understand, man? Tiang bagi agama. Tiang agama apa? Sembahyang. Man aqama shalah. Siapa dia yang dirikan sembahyang, maka dia berdirikan apa? Man faqad aqama ad-din. Nah, siapa yang dirikan sembahyang, dia dirikan agama. Nah, wa man taraka solat, tapi siapa yang tinggal sembahyang, faqad hadamati, dia telah meruntuhkan agama. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ini ibarat kita nak bina bangunan, mesti kita letak di atas tiang. Kalaulah hidup kita manusia ini umpamakan akidah itu satu tapak,
tanah yang akan bina di atasnya bangunan, maka tapak tanah yang kukuh itu, kita duduk nak bina bangunan tinggi, ambil piling, duduk tang, tanam dalam tu 10 batang, 20 batang. Sebab apa? Nak bina bangunan yang tinggi. Makin tinggi bangunan, makin perlu kepada tapak foundation yang kukuh. Maknanya, satu orang yang mempunyai iman yang kental, dia akan berada lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah, lagi hebat dia sebagai khalifah. Sebab iman dia kental. Tanam dalam. Lepas itu bangunan yang tinggi. Bangunan itu apa dia? Ibadat yang kita buat. Lalu kita nak bubuh dinding, kita nak bubuh cermin, kita nak bubuh tingkap, kita nak bubuh alang, kita nak bubuh bumbung, kita nak bubuh di mana? Kita nak bubuh di tiang. Nampak tak? Tiang tu kita nak bubuh. Kalau kamu tak semayang, kamu nak letak puasa kamu kat mana? Kau kakak tak solat, kakak nak letak kakak punya taat pada suami besok kat mana? Kakak mencari kopi kat sana, bang, solat tak? Kamu tak solat, habis nak letak kat mana? Maknanya ramai orang yang akan tepuk dahi. Kalau tepuk dahi waktu tu atas dunia, okey lagi, masih ada kesempatan untuk buat pembetulan. Tapi kalau tepuk dahi waktu tu, tengok yang nak tepuk kita tu siapa dia? Malaikat tu dalam kubur. Mampui. Saudara dan saudari yang dikasihi, so please, muhasabah diri kita. Kita duduk di mana? Allah di mana? Agama kita di mana? Nabi kita di mana? Muslimat yang dikasihi sekalian. So anak muda, Allah sebut di dalam hadis melalui Nabi SAW ini, bahawa Nabi bimbang macam mana bila hak perempuan kamu melampau, laki-laki kamu rosak, dan macam mana keadaan kamu kalau kamu tinggal jihad kamu. Jadi jihad tak boleh tinggal. Nah, bukan kata jihad pedang perang nak menyandera di Syria tu ya. Ni kita duduk di medan ilmu ni jihad. Dan Tuan Haji Nasir buat benar ini jihad. Kemarin saya jumpa satu pelajar saya, ex-student, masa saya duduk mengajar dulu, the only one, satu-satunya orang Melayu, Cik Nasir, satu-satunya orang Melayu Tuan Haji Nasir yang buat kedai macam Dr. Cermin. Tak ada. Dia satu-satunya Melayu di Kedah, di Perlis dan di Pulau Pinang. Tu jalan kita nak pergi Langgang tu, sampai Tang Simpang 4, kona kiri pergi lepas, kita turun belah kanan tu, kita nampak Pakar Cermin. Tu dah matang 24 tahun umur dia. Baru 24 tahun. Dan dia mengaji kejuruteraan kimia, dia belajar kejuruteraan kimia, kemudian dia campur kimia-kimia itu semua, kemudian dia ikut satu kursus, kemudian dia dapati daripada tu dia boleh jadi seorang yang memulihkan cermin yang pecah. Hari ini Cina bibi tak nak mengaji kat dia. Saya kata dekat dia, bila saya sampai kemarin ni, sampai cermin saya kebetulan kena satu kutui batu kan. Saya pipi berat turun tang tu, saya keluar, satu budak muda keluar, dia pun senyum dekat saya. Saya pun senyum balik, semua orang duk senyum bila jumpa. Kan? Saya pun Assalamualaikum. Dia tengok, dia panggil saya Ustaz. Selalu orang panggil Ustaz ni lazimnya mengaji kat saya. Kan? Tapi boleh jadi mengaji di masjid, boleh jadi mengaji dalam mana. Tapi dia main-main, pak, dia suar tangan, pum, dia cium tangan saya. Kompong dah anak murid aku. Jarang orang cium tangan kalau bukan anak murid. Mudah-mudah dia cium tangan. Lepas tu nak peluk saya, tak apalah, peluk kita peluk pergi luar. Peluk. Tanya ni apa, dia kata, saya mengaji kat Ustaz dekat Mata Mahmud dulu, saya form 3 dulu. Masya Allah, entah buat kerja ni, entah mengaji mana dulu. Dia pun abang, dia mengaji jurutera kimia. Tu dia. Nah, Cina pergi buat keadaan ni. Pasal apa? Harga dia lebih murah. Kan? Saya kata kat dia, masa depan kamu masih panjang. Kamu buat ni fardu kifayah. Saya kata dekat dia, ni juga ilmu yang bermanfaat. Bila kita mati, kita dapat pahala. Kamu buat. Kamu di Medan ni, buat perancis. Nah, buat perancis. Tak kerja dengan kerajaan ni.
Sebenarnya banyak punca rezeki kamu boleh dapat. Ni bisnes perniagaan ni 9/10 pintu rezeki duduk tang tu. Kamu tahu tak ni Tuan Haji Nasir ni pemilik berapa puluh sangkap ikan. Ni pi petang-petang duduk dalam ayam 2 belah ikan, tapi mai sini belah orang. Nampak? Dia, saya kata kat dia, kamu umur berapa? 24 baru buka kedai, tak sampai setahun buka kedai. Dia punya pendapatan seperti orang kerja dah 10 tahun lebih. Saya tak mahu abang berapa, saya tahu figure tu. Saya ni apa duduk tekan dia pula. Dia dah nikah, jangan duduk pilih. Okey, dah? Okey. Last, habis kita tinggal lagi berapa minit? Allahu Akbar. Now, saya nak tanya. Ni ada lelaki lah depan saya. Ni dah, kita ni tinggal sikit. Kita ni tinggal sikit. Dah, bukan unitan saja sikit. Saya pergi UUM. Ya Allah, sepotek. Orang kata sepotek ni kira sikit. Kira pok jantan ni sikit sungguh. Dan perempuan tu kutuk lagu tu mati gitu lah dia malu. Kan? Okey, please. Kamu sikit, kamu kena jadi benar-benar berkualiti. Okey? Nah, saya cukup bimbang. Lelaki kepimpinan duduk di tangan kita. Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki jadi pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah lebihkan setengah mereka atas setengah yang lain. Orang perempuan, kok mana pun kamu tetap perempuan. Faham? Kamu tak boleh jadi suami, kamu tetap seorang isteri. Tak boleh. Kamu tak boleh ditutak dalam perut dia. Kau berat, aku tak boleh nikah. Benda lewat hidup kan, tak dapat style. Jangan. Itu salah. Tak boleh. La dak doa. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau temukanlah aku dengan seorang suami yang saleh, yang dapat bimbing hidupku ya Allah, dari dunia sampai akhirat. Aku sayang dia dengan sayang aku ya Allah. Minta berdoa. Faham? Jangan esok bila kamu dah peluang dalam pangkat kamu, kedudukan kamu apa semua, tiba-tiba Allah takdir waktu tu kamu nikah orang yang lebih bawah daripada kamu, rendah daripada kamu. Kemudian kamu tunjukkan bahawa kamu seorang yang lebih daripada dia. No. Kakak jadilah CEO macam Tuan Haji Nasir sekalipun, kakak tetap seorang isteri. Understand? Tak boleh nikah abang gaji berapa bang? Dia kata 800. Tak apalah, bang duduk kat rumah je. Abang jadi seorang isteri yang soleh. Jangan, dia tetap seorang suami. Jangan kata kat dia, bang tak payahlah abang duduk. Tak apa. Biar saya yang keluar bekerja. Nanti insyaAllah lagi 2 bulan saya pastikan abang mengandung anak kita yang pertama. Lagi jahanam. Nampak? Tak boleh. Kamu kena tetap dalam. Kamu jadilah apapun, kamu kena jadi seorang yang soleh. Dan saya nak tanya lagi. Kamu nak tak seorang isteri soleh dalam hidup? Nak tak? Hamba jawab hamba nak tak? Okey. Nak tanya hak perempuan tak? Ni, kamu semua hak perempuan. Wahai perempuan sekalian, kamu nak tak dalam hidup kamu ni seorang suami yang soleh jadi suami kamu? Mau tak? Semua orang kata mau. So, saya nak buat kesimpulan kat sini. Kalau waktu Tuhan bagi kita hidup dalam keadaan kita masih bujang ni, bujang makna belum kahwin. Kita ni anak terona, kita ni anak dara, kita ni anak gadis, kita ini pria, kita ini adalah seorang anak muda yang belum berkahwin. Kalau ni kita tak bentuk diri kita jadi soleh, anak muda yang soleh, anak lelaki yang soleh, kita belum jadi isteri, belum jadi seorang perempuan yang solehah. Tiba-tiba kita dalam keadaan tu nak impi seorang suami yang soleh. Kita sebenarnya tidak berpijak di bumi nyata. Understand that? Kalau kamu macam Bosia, perangai kamu tiba-tiba nak seorang suami yang soleh macam Tuan Haji Nasir, no way. You go wrong way. You understand that? Kalau kamu seorang lelaki yang bojan, tiba-tiba kamu nak seorang perempuan yang baik, yang soleh, jadi isteri kamu, no, kamu akan dapat bosnya atau yang sama waktu dengannya. Ada seorang lelaki kan, dia telefon saya, hello,
Saya ni duk confuse pula ni. Awal dak mak saya duk kalut nak suruh saya nikah dah. Tu nikah. Dak lah, saya ni masalah lah pula awal. Itulah tunang saya ni. Saya tunang setahun dah. Saya ni pun jahat juga, tapi tak jahat macam tunang saya. Saya tanya dia, awak pasal apa? Kamu ni umur berapa ni? Saya umur 27 dah. Tunang? Tunang baru 21 dulu tu. Tapi itulah awal. Dah tunang saya ni. Saya tak macam dia. Saya ni takat apa race motor, main judi. Dia kamu, dia apa? Saya race motor main judi, mana dia ni mak rempit, tahu tak? Main judi. Tapi tunang saya lagi teruk pada saya. Dia ni mengandung, lepas tu dia buang anak. Allahu Akbar. Dan ini saya nak tanya kamu ni semayang je nak semayang? Semayang ni masalah lah. Okey, tunang kamu pula. Tunang kamu macam mana? Tunang saya tak tahulah, tapi kira lah ni duk mangkit lambat lah. Pasal buat dia mangkit lambat? Dah dulu dia kerja lah, dia tak kerja tu dia duk mangkit lambat tu. Lah macam ni, saya kata. Sebenarnya nombor satu saya nak kata kat kamu syukur pada Allah. Allah takdir kamu telefon saya. Saya nak abang kat kamu wajib bertaubat pada Allah. Kamu buat dosa besar, tunang kamu pun buat dosa besar. Kamu tahu tak? Kamu tinggal semayang tu dosa besar? Ya. Tunang kamu tinggal semayang dosa besar. Kamu main judi tu dosa besar. Tunang kamu berzina pun dosa besar. Nampak tak Tuhan bagi elok tak? Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kamu telefon saya nak bangga kamu. Kamu nak jadi seorang suami, kamu akan jadi seorang ayah. Anak kamu akan dikandungkan isteri kamu. Kamu hendaklah menjadi seorang ibu yang baik untuk mengandungkan anak kamu. Kamu bertaubat pada Allah, minta pada Allah, pergi cari orang perempuan yang lebih baik. Jadilah perempuan itu isteri kamu untuk mengandungkan anak kamu. Mak tahu lagi? Mak tak tahu lagi. Itulah mak duk gaduh lah pasal banyak sangat duit dah habis. Ya dah tunang duk beli macam-macam lah. Dah abang kamu. Itulah saya masalah dia. Tunang saya ni bukan buatkan seorang, buatkan 5 orang. La ilaha illallah. Duk confuse lagi. Takkan tunang kita buat dengan 5 orang, kita duk confuse lagi. Duk confuse benda. Saudara dan saudari sekalian, nampak tak Tuhan bagi? At-tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki yang baik Tuhan bagi kepada perempuan yang baik. Al-khabisun lil-khabisat. Orang laki-laki itu jahat, Tuhan bagi kepada wanita yang jahat. Saudara-saudari sekalian, awak umur kita 17, 18, 19, 20 tahun ni, umur ni saja lah. Tahun depan umur kita 21, betul tak? Tahun depan umur kita bertambah, tahun depan umur kita bertambah lagi. Cuba kamu tengok apa yang kamu tengok kat tepi-tepi jalan tu. Hak duduk katuk, kedukung kasut tu, kamu tengok dah. Berapa ramai yang mereka tu dalam pemulihan tu. Mereka keluar, mereka disokong oleh pihak yang memulihkan mereka. Mereka keluar daripada jara, mereka keluar daripada pusat serenti, mereka keluar untuk survive hidup. Tapi kemudian saat-saat hilang, lama pula keluar bertarung dengan hidup. Mereka itu sedang bertarung membina jati diri, tapi mereka sudah tercebur jauh. Tapi mereka tetap ada kesempatan untuk balik ke pangkal jalan. Kita duduk masih awal lagi, tak ada apa, semayang pun tadi subuh saja Tok Mia kan. Kita kemarin tak semayang lohok betul. Kita tak kenal dadah lagi, kita tak ada apa lagi. Okey, tobat pada Allah. Balik sekali lagi, tobat, minta ampun pada Allah. La juga bisik dalam perut. Ya Allah, aku nak berubah ya Allah. Sempena hijrah ini ya Allah, aku nak berhijrah ya Allah. Nabi kata, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Kakak nak kahwin kan? Nak kahwin tak? Nak kan? Bentuk jadi isteri yang solehah. 6. Makin semayang awal-awal, doa pada Allah, bagi kejayaan, bagi rahmat, minta ampun untuk diri, untuk mak bapak, minta ampun. Allah bagi seorang suami yang baik untuk kita. Nah, satu hari kamu akan ingat apa yang saya kata. Mudah-mudahan waktu itu kita senang senyum. Alhamdulillah
Alhamdulillah, ya Allah, Engkau kurnia seorang suami yang soleh untukku. Ya Allah, aku syukur, ya Allah. Jangan waktu tu kamu duduk teriak, kamu duduk menangis. Sebab apa? Sebab yang mai itu seorang lelaki yang menjahanam kamu, memusnahkan harapan kamu. Tengok-tengok amai itu penagih dada. Tengok-tengok yang mai itu semayang, tak pernah semayang. Tengok-tengok yang mai perosakkan kamu. Wah. Nah, satu ibu telefon saya minggu lepas. Saya hari Selasa dalam radio saya duduk cakap dalam 2-3 minggu ini pendidikan anak-anak. Minggu lepas dia telefon dia. Dia kata anak perempuan saya ni hari tu semayang. Waktu kecil saya duk ajak dia semayang. Lepas tu dia menikah dengan laki dia tak semayang. Mula-mula saya duk abang juga semayang. Depa tak semayang. Lepas tu depa tukar nombor telefon. Lepas tu saya nak telefon pun tak boleh. Lepas tu depa tak balik dah di rumah. Tak semayang laki dia. Nampak? Nah abang ni krisis. Kakak bayang kalau kakak tak semayang. Kamu bayang kalau kamu tak semayang. Lah kamu tak semayang. Tak semayang. Maka kamu sedang menjadi seorang yang lemah. Lemah iman, lemah amal, lemahlah kekuatan kamu. Apa anak kamu itu lagi lemah. Faham tak? Sebab tu kalau kau tu tengok mak ayah kamu hari ni silap, mak ayah kamu hari ni salah, mak ayah kamu tak kukuh kekuatan agama dia, kamu kena kuat. Kamu kena lagi kuat. Kamu doa pada Allah, kamu pimpin hidup keluarga kamu. Kamu keluar dari lingkaran itu. Mulakan satu pusingan yang baru. Apa dia? Kamu seorang yang solehah. Kamu doa, munajat, kamu bina diri. Dapat seorang suami yang soleh, kamu pula bina anak soleh, anak-anak solehah. Kamu akan memulakan satu putaran yang baru. Waktu itu kamu doa pada ibu bapa, mudah-mudahan Allah ampun dosa ibu bapa kita. Hari ini berapa ramai anak-anak yang tidak bertanggungjawab. Anak derhaka pada ibu bapa. Berapa ramai? Mak pak dia belum jadi babi lagi pun. Belum tukar muka jadi babi. Dia panggil babi kat apa dia? Oi babi. Tu kata kat mak pak. Sayyidina Musa alaihi salam, Allah bagi tahu dia akan jadi jiran dia dalam syurga seorang anak muda. Nabi Musa pergi cari budak muda tu. Sampai-sampai Nabi Musa bagi salam dekat dia. Dia buka-buka pintu, tengok-tengok Nabi Musa, dia tak kenal. Dia kata silakan masuk saudara. Nabi Musa pun masuk. Dia kata nanti saat saya nak pergi saat kerja saya sikit. Dia pun masuk hidup mandi. Mandi. Usung bawa keluar. Dukung seekor babi. Terkejut Nabi Musa, babi. Masuk hidup bedak apa lebih kurang. Kewak keluar seorang lagi pula. Seekor lagi babi. Dia dukung. Dia selesai apa? Dia pun pergi dekat Nabi Musa. Nabi Musa tanya saudara. Saudara ni agama apa? Dia kata saya ikut ajaran Nabi Musa. Nabi Musa kata dekat dia, saudara tak tahukah dalam ajaran Nabi Musa babi itu adalah haram, mughallazah. Dia kata saya tahu. Tetapi sesungguhnya demi Allah, ini bukan babi, ini adalah ibu bapa saya. Allah tukar mereka jadi babi sebab mereka buat dosa yang besar di sisi Allah. Nampak? Zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel dulu Allah boleh tukar. Dalam Quran Allah kata kunu qiradatan khasiin, jadilah kera monyet yang celaka. Tu poak tak pergi sembahyang. Macam kita sembahyang Jumaat, lepas hari Sabtu kena sembahyang tak pergi. Sekerat kampung jadi kau. Kalau kita ni azab kat zaman jenis tu turun lagi, kita mampu tengok-tengok tu dia ada kera tengah-tengah benar. Tak pergi sembahyang Jumaat. Tapi dah Allah tangguh kat kita. Saudara-saudari sekalian, mak ayah kita belum tukar muka dia jadi babi. Tetapi kenapa kita tidak merasa bahawa mereka anugerah Allah pada kita? Hebatnya seorang anak muda pada zaman Bani Israel yang peluk dan sayang dan cium babi yang Allah Ta'ala tukar ibu bapanya jadi babi, dan dia tetap melaksanakan tanggungjawab. Dia katakan Nabi Musa, wahai Nabi, setelah dia beritahu, wahai saudara, ini adalah ibu ayah saya. Walaupun mereka ditukar jadi babi, itu tidak menghilangkan tanggungjawab saya kepada mereka berdua. Saya doa tiap-tiap hari, saya minta pada Allah, ampunkan dosa mereka berdua. Turun Jibril beritahu Nabi Musa, Allah ampunkan dosa dua ibu bapa anak muda ini kerana solehnya dia. Faham? Jadi kita kena jadi soleh untuk mendapat anak soleh. Kita kena jadi soleh untuk melepaskan ibu bapa kita yang jauh daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup.
wabarakatuh. Saya ada lagi satu janji, pukul 1 saya ada di anak bukit. Terima kasih. Kalau tak jemu dengan leteranku, panggillah lagi supaya aku panggil lagi. Okey, I love you all. Teruskan untuk mencipta kecemerlangan di sini. Bangga saya selalu sebut di mana-mana. Be positif. Kamu di Unita, di sini bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di situ buat yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.